اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار عظيم. بسم الله رب العظيم والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي ورسول الله لا إله إلا الله وشريك له الحمد لله على شيء قدير. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, wa nafa'na bi 'ulumihi barakati wa asrari amin ya rabbal alamin. Sayyidina Muhammad. Faedah berfikir ini adalah penuh hati dengan rasa kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan sibuk dengan mensyukurinya batin dan zahir seperti mana dia mengasihinya dan meridainya. Berfikir tentang nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak kepada kita, juga berfikir tentang banyaknya pertolongan-pertolongan Allah yang Allah beri pada kita. Semua ini ada faedahnya, kata Imam Haddad. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, buah samarah, itu faedah berfikir seperti yang disebutkan itu adalah penuh hati dengan rasa kasih pada Allah. Maksudnya siapa yang dia selalu berfikir, merenung Allah beri banyak nikmat, Allah tolong dia selalu, Allah sayang dekat dia, Allah peduli dia dan sebagainya, Allah Sayyidina Muhammad, waktu itu di hatinya akan timbul rasa kasih kepada Allah. Yang ni paling mahal ni, kerana bukan semua orang ibadah kepada Allah sayang, cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ibadah kepada Allah tapi tak pernah pun cinta pada Allah. Ada? Allah Subhanahu. Kerana ibadahnya sekadar untuk dipandang, ibadahnya sekadar untuk Allah Subhanahu laksanakan tanggungjawab. Yang kedua, supaya orang tak pandang dia buruk. Ada orang yang dia ibadat hanya sekadar itu saja. Dan ibadat dua saja dia nak. Yang pertama, dia nak aku ini dah tunai tanggungjawab, aku dah tunai kewajipan. Sama. Yang kedua, dia pandang ibadat aku ini aku kena buat. Kenapa? Supaya orang tak pandang aku buruk, orang yang tak solat, orang yang tak tutup aurat dan sebagainya. Ibadahnya sekadar Allah tunai kewajipan, bagi dia tunai kewajipan dan dia rasa cukup tunai kewajipan. Yang kedua, tak mau orang pandang buruk kalau tak buat ibadat, tak buat kebaikan, tak buat sedekah, tak keluar zakat, tak puasa, tak solat, tak haji, umrah dan sebagainya. Sebab itu orang ni yang ibadat macam ini tidak timbul cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia hanya ibadat tetapi dia tidak berfikir, dia tidak merenungkan. Dia hanya tahu ini solat 5 waktu aku kena buat, kalau aku tak buat orang kata aku tak solat, sekadar tu. Tapi dia tak merenung pun bahawa solat dia itu sebenar-benarnya adalah nak menzahirkan kehambaan, kecintaan dia kepada Allah, kerana dia melihat, dia sedar bahawa banyak yang nikmat Allah yang Allah telah beri kepada dia. Aku ibadah bukan sekadar nak tunai kewajipan, aku ibadat bukan sebab nak orang pandang aku baik, sebab nak elak daripada orang kata aku buruk, tapi hakikat ibadah aku adalah untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas apa? Atas banyaknya nikmat yang Allah beri, khususnya nikmat iman dan Islam. Maka kita zahirkan kesyukuran Allah Subhanahu dengan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ibadat dengan perasaan syukur di atas nikmat-nikmat Allah adalah orang yang mencintai Allah. Kerana orang yang menyedari nikmat-nikmat dan apa yang ada pada diri dia itu nikmat Allah, maka dia akan timbul cinta Allah. Maka orang yang merenung apa yang dia ada itu nikmat Allah akan dapat dua. Yang pertama, cinta Allah yang kita syukur pada Allah SWT.
Allah SWT. Dan orang yang ibadat dengan syukur dan dengan cinta, itulah ibadat yang akan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala dan akan bersihkan hati, bahkan akan terbuka hijab di antara dia dengan Allah. Terbuka hijab, Allah beri dia musyahadah, Allah kurniakan dia syuhud untuk dia memandang keindahan-keindahan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu keindahan Allah? Dia akan merasakan bahawa ciptaan Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah, pentadbiran Allah yang ada setiap saat dalam dunia ini, semuanya indah. Kerana dia telah merasakan cinta pada yang membuat, cinta pada yang menjadikan, cinta kepada yang mentadbir. Kita bila cinta pada seorang, apa yang dia buat semua kita suka. Orang bila dah jadi pencinta Allah, apa yang dia buat semua dia suka. Allah SWT. Allah SWT. Okey ya? Kerana pergaulan, hubungan dengan kekasih dan diperlakukan oleh kekasih, semuanya baik, semuanya indah, semuanya elok. Sebab itu awliya salihin, Allah SWT, bila kita tanya mereka, sakit ke? Nampaknya sakit kan? Tak sihat 2 hari tak nampak sakit kan? Alhamdulillah, kata dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah dulu, baru dia tahu sakit. Sakit. Tapi tak apa, kata dia, tak apa. Kerana bagi mereka apa saja ada kebaikan, ada keindahan kerana memandang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi ada orang ibadat semata-mata tetapi tidak ada cinta dan syukur pada Allah. Tapi ada orang ibadat pada Allah, ada cinta Allah dan ada syukur pada Allah. Kuncinya apa? Dia tafakkur, dia berfikir, dia merenungkan tentang nikmat-nikmat Allah yang banyak pada dia, pertolongan Allah yang banyak pada dia. Kita berapa kali dah kita buat masalah, kita terlepas. Kita berapa kali dah kita ni terjatuh dalam sesuatu yang sangat Allah SWT buruk, yang sangat akan menghancurkan kita, tapi kita terlepas. Banyak kali. Allah SWT. Itu pertolongan Allah banyak pada kita. Allah sayang pada kita ni. Jadi kunci untuk merasakan cinta, syukur, Allah SWT, seronok dalam ibadat, kuncinya adalah merenung nikmat-nikmat Allah yang banyak pada kita. Kita kalau makan nampak kita beri makan sebab duit kita ada, ibadat akan seronok. Ibadat tak seronok. Ada duit dia beli makanan, dia pandang aku ada duit sebab tu boleh makan. Duit ni main mana? Duit ni sebab aku kerja. Ibadat tak seronok. Kenapa? Dia tak merenung nikmat Allah pada dia, tapi dia melihat aku yang buat, aku yang ada, aku yang jadi, aku yang beli, usaha aku. Ibadat tak rasa apa orang macam ni. Tapi bagi orang yang ibadat, dalam hidup dia ni, dia kalau makan minum ni, dia pandang apa? Allah bagi makanan minum. Bahkan rasa sedap ni pun Allah yang buat. Bahkan kenyang tu pun Allah bagi. Makan tak boleh bagi kenyang pada kita, Allah bagi kenyang. Bahkan makan pun tak akan ada kalau Allah tak jadikan, Allah tak beri pada kita. Orang yang pandang makan minum dia tiap-tiap hari, Allah yang bagi nikmat Allah, Allah yang kurnia, dia seronok ibadat. Kenapa? Aku bersyukur pada Allah dengan ibadah pada Allah. Nikmat Allah banyak, aku bersyukur. Allah SWT. Bahkan dia rasa semangat nak ibadat kerana apa? Tuhan bagi aku makan ni, Tuhan bagi aku minum, Tuhan aku bagi keluarga yang baik, Tuhan bagi aku duit yang banyak, Tuhan bagi aku kelengkapan yang cukup, Tuhan bagi aku iman dan Islam. Taatlah pada dia, malulah aku nak maksiat. Kerana apa? Setiap hari dia makan pada aku, takkanlah aku nak dahaka pada dia. Kita kalau orang buat baik pada kita setiap hari, takkan kita nak buat jahat kat orang tu. Kan kita nak pukul dia, takkan kita nak celah dia, takkan kita nak, tak. Ini Allah setiap saat buat baik pada kita, setiap saat beri nikmat pada kita. Jadi bila renung macam tu, ibadat ringan di mata hati. Bahkan ibadat dengan syukur, ibadat dengan cinta. Bahkan ibadat dia pun dipandang al-kurniaan Allah. Satu kata Imam Ibn Atha'illah Az-Zakandari dalam kitab Hikam, jangan kau pandang remeh, pandang kecil ibadatmu, walaupun kamu dapat solat 2 rakaat saja di malam hari. Kita bangun sebelum subuh nak akad azan dah. Bangun-bangun ambil wuduk apa semua, ucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur semua. Ambil wuduk, pi tikar sejadah, Allahu akbar tahajud atau witir. Sembahyang
Allah Sayyidina Muhammad. Bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selalu dia buat 4, 6, 8. Malam tu 2 saja. Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, jangan pandang kecil, pandang remeh. Walaupun 2 saja yang kamu boleh buat, tapi dia adalah kurniaan pemberian Allah pada kamu. Jangan pandang lah 2 yang boleh buat noh. Kalau selalu dia buat 8, 2 yang boleh buat ni. Awak pergi bangun lambat dah 2 ya. Ya memang bangun lambat kita pandanglah kekurangan kita, tapi ibadat tu, kemuliaan tu, kurniaan daripada Allah. Kita boleh sembahyang 2 rakaat tu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang waktu tu tak bangun pun, ada orang waktu subuh sekali pun tak bangun. Bahkan zuhur pun tak solat, asar tak solat, maghrib tak solat, isyak tak solat, witir pun tak pernah solat, ada orang duha tak pernah solat. Tapi kita ni tahajud boleh 2 rakaat saja, sempat 2 rakaat malam hari. Syukur pandang ini besarnya anugerah Allah pada kita. Sebab para awliya as-salihin, mereka memandang dengan mata hati apa saja yang diberi oleh Allah, apa yang dikurniakan oleh Allah pada kita semua besar. Besar. Karena dia datang daripada yang maha agung, maha besar, Allah SWT. Okay, ya? Jadi mulia semuanya. Tapi segi kita pandang, ni mai daripada diri kita, mai daripada orang, mai daripada itu, mai daripada ini, kita pandang kecil, nikmat Allah. Tapi bila kita dah pandang semua daripada Allah, masa besar, masa seronok, masa gembira. Okay, ya? Allah SWT. Nak tahu dah kita ni hamba bersyukur ke tak? Senang ya. Kita lah ni duk renung nikmat yang ada ke duk renung nikmat yang tak ada? Ini ilmu penting. Allah SWT. Kita nak tahu dah kita ni hamba bersyukur ke tidak? Allah. Satu saja cukup petang kita ambil. Kita lah ni, tiap-tiap hari ni, kita hidup ni, duk renung nikmat yang ada ke duk renung nikmat yang tak ada? Siapa yang renung nikmat yang ada, dia bersyukur pada Allah. Dan siapa yang renung nikmat yang dia tak ada, tak syukur pada Allah. Macam mana tu nak faham? Orang yang renung nikmat yang ada, dia bersyukur kerana apa? Contoh, dia pandang, Alhamdulillah, apa yang aku dah ni, iman dan Islam, aku dapat taat pada Allah setiap hari, dapat bangun, ibadat pada dia, dapat makan minum, dia bagi halal semuanya, rezeki aku cukup, kereta aku pun bolehlah tahan, Alhamdulillah, boleh naik pergi sana sini, Alhamdulillah, besar ni Allah bagi. Aku dapat anak-anak, isteri yang Alhamdulillah, walaupun mereka ada masalah, tetapi itu juga ada hikmah untuk aku, itu juga ada kebaikannya apa semua. Yang penting aku syukur dengan apa yang aku ada ni. Kerja yang aku ada lah ni, walaupun gaji aku sebulan 1,200 saja, tapi halal, bagus, Alhamdulillah. Rumah kerja pun dekat dengan rumah, jimat. Walaupun 1,200 aku punya gaji, tetapi kawan-kawan aku semua baik, bos aku semua baik. Semua tak lupa untuk solat, semua tak lupa Allah Subhanahu Wa Taala, semua ingatkan aku untuk buat kebaikan. Apa guna aku duduk di syarikat yang gaji aku 12,000 tetapi bos ajak buat benda jahat. Kawan-kawan ajak disko, disko dalam pejabat, disko dalam balai bos. Entah. Jadi Allah SWT Muhammad, anda ada apa? Allah SWT Muhammad. Okey ya. Allah SWT Muhammad. Okey, jadi Allah SWT Muhammad. Jadi dia syukur alhamdulillah, dia renung nikmat yang ada. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dia tengok, dia boleh mengaji tiap-tiap petang, Rauha Ansar, ngaji malam, masuk majlis selawat lagi apa, dia tengok Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia tengok jiran dia, alhamdulillah. Dia tengok di kampung dia duduk, alhamdulillah. Semua alhamdulillah renung, semua pemberian Allah, semua ada hikmah, semua itu dan ini. Dia pandang di hidup zaman macam ni, alhamdulillah kata dia. Walaupun semua orang nak keluar daripada keadaan yang ada lah ni, tetapi orang yang merenungkan nikmat Allah, dia masih lagi alhamdulillah. Kenapa? Banyak hikmah di sebalik apa yang berlaku pada hari ini. Allah SWT. Ya, kita kena cegah kemungkaran yang nampak. Ya, kita kena nasihat, kena komplain benda yang tak betul dengan syariat. Benda-benda yang menghina agama, menghina masjid, itu dan ini kena cakap. Allah SWT. Tapi cakap, nasihat dengan penuh adab, jangan menuduh-menuduh, jangan cakap benda tak jelas. Yang jelas cakap sudah. Tegur dengan Allah SWT. Baik, cukup. Jangan maki hamun. Jangan kita fitnah, tak boleh. Cukup kita abang ni benda tak betul, cukup macam tu. Kalau pun tak mau cakap, cukup benci dengan hati kalau tak mampu nak cakap. Okay, jadi Allah SWT Muhammad, Allah SWT Muhammad. Jadi macam tu. Jadi kita kalau renung nikmat yang ada, kita akan bersyukur pada Allah SWT. Tapi kalau kita duk renung nikmat yang tak ada, kita tak akan bersyukur pada Allah. Apa itu nikmat yang tak ada? Contoh, rumah dia tak besar mana, tapi duk pandang rumah orang besar. Aku kalau rumah aku macam ni mesti syok. Maksudnya dia nak bersyukur, dia nak seronok bila rumah dia besar.
Umur kecil tak mau seronok, tak mau syukur. Dia tunggu bila dapat umur besar. Umur besar baru alhamdulillah. Padahal syukur dulu apa yang ada. Tuan Guru Rifai pernah kata apa? Allah, ni saya dapat dengar terus lah daripada mulut Tok Guru. Sejarah Tok Guru duk minta nasihat apa. Tok Guru kata apa? Kita ni nikmat hak ada pun tak syukur lagi, duk minta tambah lagi. Kata dia apa? Nikmat yang Allah bagi banyak ni, belum kita betul-betul mensyukuri nikmat Allah SWT, itu pun kita duk minta tambah lagi. Hak ada pun tak syukur, duk minta nak tambah lagi, kata dia. Sedangkan yang ada kalau kita tak syukur, dia azab. Maksudnya yang ada ni tanggungjawab berat. Minta lagi yang lebih tanggungjawab. Itu kata guru kami. Siapa saya tak ingat ustaz mana guru kita sebut. Allah SWT. Dia ambil petikan Imam Haddad, kata salah. Dia kalau kita ni duit tak pernah ada, tanggungjawab kan banyak. Soalan di akhirat pun tak banyak. Tapi kita kena ingat, kalau kita kaya raya, duit banyak, yang itulah akan lebih tanggungjawab kita dan akan lebih kerja kita, bahkan akan lebih Allah SWT kewajipan yang kita kena tunaikan. Kena tengok orang lagi, dah duit ada, tunaikan hak itu, hak ini. Kita kalau duit tak pernah ada, untuk diri kita je lah, keluarga kita. Tak banyak. Kan bagus kadang-kadang tu. Tapi orang nak kaya raya, dia kena ingat kewajipan dia pun banyak. Allah SWT yang dia kena tunaikan. Kita tak banyak. Allah SWT. Jadi nikmat yang ada pun tak syukur lagi, kita tak duk minta tambah lagi, dia kena macam mana? Syukuri nikmat yang ada. Nanti dapat pula nikmat yang belum kita ada, dapat nanti ada, maka syukurlah. Jangan tunggu nanti yang aku impikan ada baru aku syukur, baru aku seronok, baru aku gembira dengan nikmat Allah. Jangan, gembira dulu dengan apa yang telah Allah bagi, dan kita ridha, sabar dengan apa yang belum Allah kurniakan. Cukup. Tapi kalau awliya as-salihin, dia tak sabar, dia tak perlu nak sabari apa yang belum Allah beri, tak perlu. Bagi dia, Allah bagi tu yang terbaik, cukup. Tak payah fikir apa yang belum Allah beri. Tapi ada orang yang keinginan dia tinggi, dia dapat syukur, kadang-kadang dia dapat syukur apa yang Allah bagi, tapi dia jadi macam sabar apa yang belum Allah beri. Boleh juga. Contoh, dia dapat kerja 1,200, duit 1,200 gaji. Dia nak gaji sehari 2,000, tempat kerja sehari 2,000. Dia duk cari tempat kerja, dia sabar. Aku tunggu ni, aku sabar. Aku nak kerja ni, aku sabar. Itu boleh satu maqam lah. Ada maqam orang kita 1,200 dah, Allah bagi 1,000 dah, apa? Ini terbaik untuk aku. Kalau mungkin 2,000 mungkin aku buat masalah lagi. Di samping itu dia minta Allah beri yang terbaik, Allah murahkan rezeki dia. Dia tengok dapat nanti 2,000, dia syukur cara 2,000 pula. Alhamdulillah 2,000. Ada hikmah dah, kalau 1,200 aku cukup untuk diri aku, 2,000 boleh tolong orang sikit. Alhamdulillah. Maksudnya dia tak sabari benda yang belum ada, dia tak tunggu benda yang belum ada. Bagi dia cukup apa yang ada. Hasbunallah ni'mal wakil. Hasbi Allah ni'mal wakil. Cukup dengan Allah, cukup. Yang besar yang hati itu yang besar lah Allah, hubungan dengan Allah, bukan benda yang belum dapat ataupun benda yang dah dapat. Kalaupun dia nak melihat benda yang telah dapat, dia nak hubungkan hati dengan Allah, syukur pada Allah. Allah SWT. Tapi dia tak sibuk dengan apa yang dia ada, dan dia tak sibuk apa yang belum dia ada. Yang dia sibuk adalah dengan yang memberi pada dia, yang mengadakan pada dia. Itu orang yang bersyukur pada Allah SWT. Dia jangan sibuk apa yang belum kita dapat. Jangan. Dia akan merosakkan fikiran kita. Renung apa yang kita ada cukup, jangan renung apa yang kita tak ada. Bila kita renung apa yang kita ada, akan timbul syukur, akan timbul cinta Allah. Kalau kita renung benda yang belum kita ada, akan jadi angan-angan kosong. Akhirnya syaitan masuk dalam hati kita, masuk dalam fikiran kita, rosakkan hidup kita. Stres mai, tak yakin dalam hidup mai, rasa terhina mai, rasa tersisih mai, rasa tak dipedulikan mai. Hati-hati. Aku kalau nanti naik Mercedes lah, seronok, syukur lah. Memang best lah aku nanti, mesti kalau aku naik Mercedes ni aku. Dia merenung nikmat yang belum ada, akan jadi angan-angan kosong, bahkan akan dirosakkan fikiran dan hati dia oleh syaitan. Allah SWT. Bahkan akan datanglah hati dia tak cukup. Tak cukup ni, tahu aku ni. Tak boleh aku kata ni. Tak boleh. Aku kena. Ini bukan nak kita ni jadi orang yang tak ada cita-cita, tak ada, dia panggil apa, impian untuk kita capai satu yang besar. Bukan macam tu.
Kalau kita nak capai sesuatu, berdoalah pada Allah dan usahalah buat kerja. Bukan duk fikir renung jadi macam dia panggil apa? Angan-angan, bukan macam tu. Agama kita ajak bekerja, agama kita ajak berdoa, bertawakal pada Allah SWT. Dia tak ajak duk fikir nanti kalau rumah aku besar 3 tingkat mesti orang puji aku no. Rumah aku 3 tingkat tu aku nak buat 2 bilik dah. 1 bilik ni untuk aku buat ni tu. Apa dia tu? Untuk apa tu? Kerja sudah, doa sudah. Serah pada Allah sudah. Tak tahu lagi umur kita sampai ke tak nak rumah macam tu. Tak tahu lagi. Mungkin kubur jadi rumah kita dulu. Sebelum rumah 3 tingkat, kubur dulu jadi rumah kita. Selamatnya macam mana? Tak usah fikir kerja saja. Nanti duit banyak pergi beli rumah. Selesai. Kan bagus, tenang je hidup, tenang. Penuh. Isap okok sampai 10 batang. Isap pula tak habis. Isap cekat. Buh. Isap pula. Buh. Isap. Tu renung banyak tu. Renung benda yang belum ada tu. Allah senang okey. Ataupun dia renung benda yang dah ada, itu masalah. Tetapi dia tak bergantung pada yang menjadikan satu ujian pada dia. Dia bergantung pada diri dia, pada fikiran dia, pada apa yang dia ada. Nak lepas. Serabut itu, sokok. Tak senang jalan sat. Sana sini. Aulia as-salihin ada masalah. Mereka pun kadang terasa juga problem tu. Terkesan juga di hati mereka. Allah, kenapa jadi macam ni? Tapi tak apalah, ada hikmah dari Allah, Allah tolong aku insya-Allah. Dia tanya orang soleh, bincang orang soleh, munajat pada Allah, zikir. Dan dia bertunggu pertolongan Allah nak turun. Tak sabut. Okey ya. Sehari dua ni mungkin ada isu-isu yang panas di Malaysia. Contoh isu berkaitan dengan Gaza, pertolongan di Gaza sana dulu, macam ustaz apa semua kan. Kita ambil jalan tengah cukup lah. Allah senang, tak usah fikirlah. Maksudnya ini berkaitan lebih pada peribadi, keadaan dua pihak contoh. Kalau kita belajar guru kita, kalau pergaduhan di antara dua kumpulan muslimin ataupun dua individu muslimin pergaduhan. Mungkin persediaan ideologi, mungkin dari segi dia panggil apa, pandangan masing-masing tentang diri masing-masing, pertengkaran masing-masing lah. Ni pandang ni macam ni, pandang macam ni. Allah senang. Pendirian kita macam mana di akhir zaman? Pendirian kita dua-dua pihak tu kita tak ambil tahu isu dia apa. Kita jalan saja. Bagi dia boleh settle lah. Apa masalah kita nak boleh settle lah masalah orang. Masalah kita banyak lagi dah fikir masalah orang. Oh ustaz ni buat macam ni. Oh ustaz ni ada. Sudah. Dia kalau baik Allah nilai kebaikan dia. Kalau dia buruk Allah boleh ampunkan dia. Apa masalah kita? Oh ustaz beliau ni. Oh ustaz ni. Tak payahlah. Oh sedang Muhammad. Tapi kalau isu agama, orang hina masjid, orang hina agama, hina Nabi, itu kita kena ambil tahu itu. Allah SWT. Tapi setakat dua orang muslimin saudara kita yang salah faham antara mereka ataupun tuduh-menuduh, tinggalkan dua-duanya. Dua-duanya tinggalkan. Tinggalkan saja. Allah SWT. Tinggalkan saja. Tinggalkan bukan kita benci. Kita tak mau masuk dalam fitnah. Takut bila kita pihak ni tak betul. Atau kita duduk di pihak yang kita anggap betul, tengok tak betul. Akhirnya kita kata pada pihak betul, kita duduk di pihak yang tidak betul. Satu, bila pertembungan dua kaum muslimin, kita tolak tepi. Aku tak mau campur langsung. Saya sendiri tak tahu, kita tak baca isu tu, kadang kita tak mau tengok buat live, kita tak mau join langsung, tak mau join. Orang ajak, kan ustaz, ni dia ustaz ni nak buat kenyataan media apa? Saya tak ambil tahu. Saya tak ambil tahu. Senang amat. Sebab ni dua saudara kaum muslimin, kita takut kita menghukum di antara dua pihak ni sedangkan mereka saudara kita dan mereka bahkan kita diwajibkan di akhir zaman untuk jaga lidah dan mencaci maki, menghukum, dan kita diwajibkan untuk menjaga tangan kita dan menumpah darah menyakiti, dan kita diwajibkan untuk menjaga hati kita daripada berpihak kepada dua golongan yang kita tak tahu mana yang betul. Jangan berpihak pada dua-dua. Kita dengan diri kita, dengan amal kita, dengan kerja kita, dengan mengaji kita, dengan taat kita pada Allah, sudah selesai. Dan kita pandang mereka kalau betul Allah beri ganjaran, kalau mereka tak betul Allah boleh ampunkan, selesai. Dua-dua orang ni masuk syurga Allah SWT sudah selesai. Mereka kaum muslimin, orang beriman, umat Nabi SAW. Jangan masuk campur. Nabi SAW kata di zaman fitnah dalam kitab Sahih Bukhari, orang yang berbaring, yang tidur lebih baik daripada orang yang duduk. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang berjalan. Zaman fitnah. Maksudnya apa? Orang yang tidur maksudnya apa? Tak ambil tahu langsung pasal fitnah. Bergaduh lampau dua orang, biar lah. Aku tak ambil tahu. Selamat.
Yang kedua, dia tak tidur, dia duduk. Duduk ni maksudnya apa? Nak tahu kat sikit-sikit. Tengok agak. Oh, tapi tak pi, tak masuk campur, tak komen. Orang tanya no comment, kata no comment. Yang ketiga, yang berjalan lebih yang berdiri lebih baik daripada duduk. Yang berdiri ni apa? Dia nak ambil tahu lebih mendalam, nak tengok. Oh, diorang ni bertengkar ke ni ke isu ni ke? Tapi masih lagi dia belum komen. Komen tak lagi, berpihak tak lagi. Dan yang berjalan yang berdiri itu lebih baik dalam jalan, kata Nabi SAW. Yang berjalan tu apa? Dia mula komen dalam Facebook. Dia mula pihak ni macam ni. Sedangkan dua-dua saudara kita muslimin, sedangkan yang terbaiknya adalah kita damaikan saja. Yang terbaiknya kita doakan saja. Allah SWT. Jadi bahkan sampai berlari kalau tak salah Nabi sebut. Bahkan yang berjalan yang berjalan lebih baik daripada berlari. Berlari daripada fitnah, masuk dalam fitnah. Belok ini, ini belok, yang ni belok, yang ni belok. Yang ni pertahanan ni, ini pertahanan ni, ini kata ni. Cukup kalau pertemuan dua muslim kita duduk tepi. Sudah. Selesai. Allah SWT. Okey ya. Allah SWT. Kalaupun kita nak komen juga, nak masuk juga, kebiasaan kita tak selamat kita masuk dalam isu fitnah. Tak selamat. Kalaupun nak masuk juga, hati-hatilah, jaga adab. Jangan maki hamu, jangan merendahkan orang, jangan menghina, dan jangan melihat pandangan aku yang paling betul. Dengar sama pandangan orang. Bila pandangan orang kita husnuzan, mungkin pandangan orang pun betul juga. Cukup. Hati-hati. Isu besar berlaku sehari dua ni macam-macam. Tapi kalau orang hina agama ke, hina masjid ke, hina Rasulullah, tu jelas. Itu kita wajib pertahankan. Orang yang ada kuasa wajib cegah kemungkaran. Itu cukup. Kita tak bergaduh mungkin isu-isu yang kita pun tak dapat faham hakikatnya. Taklah. Allah SWT. Okay. Dan kita tunggu saja dua-dua individu ni, mereka jelaskan sendiri apa hujah mereka. Cukup. Kalau tengok pun tengok, ni dia dah hujah dah, kata dia betul lah, cukup lah, husnuzan. Yang dia ni pun kata dia mengaku salah, cukup lah. Tak jadi salah apa-apa dalam isu ni. Yang problemnya adalah orang yang duk komen tu, kata lebih-lebih, yang tu akan bertanggungjawabkan nanti di akhirat. Okey ya. Kena ingat di akhir zaman, gaduh dua orang Islam, dua muslimin, ataupun dua kumpulan, dua-dua muslimin, kita tak pasti mana betul, tinggalkan. Itu yang tepat sekali yang diajak oleh Rasulullah. Bukan masuk juga, nak baca juga, nak dalami juga. Tak payah. Ada orang yang kata apa? Aku ambil tahu dua-dua pihak, aku baca dua-dua pihak. Dua-dua pihak pun jangan baca tinggal terus. Takut saya kita baca-baca, ada sikit penipuan di situ, kita terpengaruh dengan ni. Yang hak benar kadang tak pandai tulis. Allah uji tak pandai tulis. Kayaknya ayat dia nampak macam goyang. Nampak macam tak betul-betul yakin. Kayaknya kata apa? Ini cara bertulis ni, hujah ni aku nampak kuat lagi. Lepas tu jangan ambil terus. Dah tepi. Allah senang tak tepi. Okey ya. Itulah. Itu selamat. Allah senang Muhammad. Okey ya. Pilih jalan selamat. Jalan selamat. Jalan kita, cara kita adalah dua kaum muslimin bergaduh, kita tak masuk campur. Yang kedua, bila ada pihak-pihak kaum muslimin yang buat baik, kita sokong, kita doakan Allah tambah lagi kebaikan. Dan bila mereka buat jahat, kita minta Allah tutup aib mereka, Allah ampunkan dosa mereka. Allah beri hidayah. Itu saja kita. Untuk berpihak pihak kaum muslimin ni, hantam kaum muslimin satu lagi, bukan cara kita. Kecuali muslimin, golongan muslimin yang menghina nabinya, yang menghina Allah, yang menghina Qurannya, itu kita kena cakap. Yang tu memang dah jadi dah tak boleh yang tu, tak boleh diamkan. Tapi setakat pasal isu duit, isu ni, isu buang jauh dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam handphone kita, buang semuanya. Ada lebih baik lagi yang kita perlu tumpukan. Okey ya. Contoh artis bergaduh kadang-kadang tu, buang dua-dua. Tak tepi dua-dua. Allah SWT. Kadang-kadang lakonan untuk viral. Lepas viral tu dia nak jual produk tu saja. Kita yang berdosa dengan Allah. Kita berdosa dengan Allah. Kenapa duk kata pihak ni. Dia bergaduh ke, mereka saling berdebat ke, jangan like, jangan komen, jangan apa pun jangan. Allah SWT. Tinggalkan tepi terus. Ini akhir zaman. Kena ingat akhir zaman. Akhir zaman. Kita cepat. Aku tak tahankan orang ni, aku nak ni. Tak payah. Kecuali jelas, silakan. Tak apa nak jelas, tak payahlah. Tak payah jelas, tak payah. Okey ya. Biar orang yang bergaduh tu mereka settle sendiri.
Kalaupun kita nak masuk juga settle kan macam mana? Pergi jumpa. Nasihat sudah. Kata, duduk elok lah, kita orang Islam sama berjumpa bincang elok lah. Saling maafkan lah, cukup lah. Macam tu saja. Bukanlah Facebook, media sosial kita pakat-pakat ulah. Takut bila kita ulah, orang yang tak tahu fitnah tu pun tahu. Akhirnya lagi teruk fitnah. Macam mana guru saya cerita? Kita dalam dakwah kata guru kami, jangan kita duk cerita benda-benda yang contoh, Allah sesenang amat. Di ujung kampung dia ada tiap-tiap malam ada tari menari, macam disco, macam dia panggil apa? Pesta. Dia panggil apa yang tu? Tari menari tu bukan pesta dia tu. Hiburan lah, benda hibur lah. Dia nak cegah orang kampung dia pergi ke sana. Dia kata apa? Tuan-tuan kena ingat, ujung kampung kita tu, ujung tu, rumah ujung sekali tu, malam-malam dia karaoke tu, campur lagi perempuan tu. Jangan duk pergi tuan-tuan, haram, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dakwah ke, dia ajak orang kepada Allah ke, dia ajak orang kepada disco, kepada pub, kepada dia panggil apa? Pusat maksiat di ujung kampung dia. Hakikatnya dia sedang ajak bukan kepada Allah, dia sedang ajak pada maksiat tu. Kenapa? Nampak macam nak cegah mungkar, disebabkan dia detail macam tu. Akhirnya orang pergi nak tengok. Akhirnya orang teringin pergi terus. Yang tak apa nak teringin nak pergi tengok dulu apa dah. Akhirnya masuk-masuk, akhirnya maksiat. Kerana ustaz tu yang bawa pergi sana. Jangan. Cukup guru kita ajak, cukup kita kata apa? Hati-hati hiburan melampau, taatlah pada Allah. Jangan kita dekati benda tempat-tempat maksiat. Cukup. Yang tak tahu kata ujung kampung tu ada maksiat, dia tak tahu. Yang tahu dia astagfirullah, aku biasa pergi 2 kali, astagfirullah. Nampak? Cukup. Tapi kalau dia umumkan macam tu, yang pernah pergi mungkin astagfirullah. Yang tak pernah pergi tu macam mana? Oh, ada kampung kita lah. Weh lah ni PKP nak pergi jauh lah, dekat ujung kampung ada hiburan malam-malam. On malam ni. Tengok dulu. Kita survey dulu tengok macam mana. Nampak? Ustaz tu yang ajak pergi sana. Zahirnya dia cegah kemungkaran. Jangan pergi ujung kampung tu, tak boleh, jangan pergi tuan-tuan, jangan pergi. Sekarang dia tengah tunjuk pergi sana. Jangan Allah, jangan detailkan sangat aku tu. Kadang-kadang ustazah pendakwah ni, dia nak viral cepat video dia. Maksiat ni dia cerita detail-detail. Semalam saya ada seorang tu call saya, dia beritahu anak dia macam ni, bawa semua, dia pergi tu tempat, detail sangat. Sampai kadang-kadang orang sampai membayangkan dengan maksiat tu, orang sampai syahwat orang jadi. Jangan. Kita tengok ulama Hadramaut di Tarim, tak pernah detail cakap benda-benda maksiat pada kita. Cukup mereka kata, tinggalkan benda yang haramkan oleh Allah, tinggalkan benda-benda yang datangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takkan kata ni di tempat kita hangpa hati-hati, kampung kita ni hangpa ingat ujung tu hangpa. Allah senang. Aku pernah orang call, aku beritahu kata maksiat ni dia buat macam ni macam ni. Tak ada. Cerita. Allah senang amat. Okey ya. Macam ni lah contohnya. Ada positif, ada negatif. Contoh, ada orang penguatkuasa dan sebagainya, mereka tangkap pencuri ni, Allah SWT, dan mereka dapat kesan bahawa pencuri ni ada teknik yang sangat hebat dalam mencuri. Akhirnya dia viral kepada orang, hati-hati tuan-tuan, pencuri lah ni, mereka buat macam ni, dia tunjuk. Yang pencuri yang tak ada skill tu, belajar skill daripada situ. Oh macam tu, Masya Allah, ilmu baru. Allah SWT, faham tak? Contoh cara nak pecahkan kereta yang tak sedang apa semua. Dia tu tangkap, penguatkuasa lah tangkap dia. Tanyalah hang pecah macam mana? Dia tunjuk balik. Penguatkuasa tu akhirnya buat video. Tuan-tuan jaga-jaga kereta tuan-tuan. Ada pencuri ni pecah macam ni. Dia tunjuk. Tunjuk apa semua, demo apa semua. Orang kata, uish hebat lah pencuri lah ni. Uish takut lah. Kita orang awam. Kalau pencuri, uish skill baru. Uish ilmu baru. Free kita dapat. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Syukur dah banyak maksiat lah. Akhirnya dia pergi curi lagi teknik baru. Macam orang masuk penjara. Kadang-kadang sebelum masuk penjara jahat 20%. Masuk penjara 5 tahun, keluar tu jahat 100%. Kenapa? Semua kejahatan dalam tu. Masuk dia belajar ilmu ni baru kat orang ni. Ilmu macam-macam lah tu. Macam dia pergi pondok, alim terus 5 tahun tu. Keluar macam-macam ilmu dia ada. Kecuali yang masuk tu taubat pada Allah, berzikir pada Allah, kembali pada Allah, alhamdulillah jadi baik akan keluar. Ada orang macam tu baik.
Ada yang keluar jadi lagi jahat. Kenapa? Dalam tu tok guru ramai. Ada kepala-kepala ramai tu. Dalam tu dia panggil apa? Dia punya pendidik-pendidik ramai. Cikgu dia ramai. Ajak. Okey ya. Dia tu kata hang kena tangkap apa? Sebab aku hisap ni hang kantoi hang tak pandai. Hang tu dia. Dia kena buat macam ni. Tunjuk. Ini kata aku hisap ni. Oh hang hisap tu yang tu tak clear tu. Ada satu lagi. Ajak baru dapat. 5 tahun tu banyak ilmu. Okey ya. Maksudnya apa? Bukan semua benda yang buruk, jahat kita cakap, semua menyebabkan orang hati-hati dengan kejahatan tu. Kadang membawakan orang ke situ pula. Hati-hati. Kena bijak dalam dakwah. Okey ya. Allah senang. Itu guru kita pesan macam tu lah. Tak bagi ya. Ulama-ulama Hadramut dia tak bagi kita duk detailkan sangat. Okey ya. Okey, Allah senang. Jadi kalau boleh isu-isu yang berkait dengan dua orang kaum muslimin tinggal sudah. Dia kata tak kita kena bela ni. Dah lebih ke sifat peribadi. Cukup doa, dia bela dengan doa, ya Allah, kalau golongan ni benar, beri hidayah, beri pertolongan, kemenangkan dia ya Allah. Yang jahat, yang tak baik ni dia muslimin juga ya Allah, umat Nabi juga. Engkau beri hidayah pada dia, kalau dia buat fitnah pada orang, engkau jadikan dia orang yang soleh. Selesai. Okey ya. Allah senang. Allah senang. Dan hati-hati kita mengulas berkenaan dengan isu-isu yang panas. Takut-takut kita ada keinginan untuk kita pun viral, tak mau macam tu. Sebab kadang orang cakap benda besar, dia nak dia besar. Kan sebab dia nak buat benda yang datangkan ridha Allah, terbahaya, na'udzubillah. Allah senang. Kadang-kadang isu-isu yang membela agama, menegakkan kebenaran, cegah kemungkaran, orang tak apa mau cakap. Bagi dia nanti orang pandang sewang pula, follower aku tak ikut aku. Kalau isu-isu orang tokoh-tokoh besar, dia akan bangun. Abang, ini. Jangan takut-takut bila kita cakap bab benda besar, kita ingin kebesaran. Jangan. Seperti kita dekati orang besar, hati-hati. Orang tokoh kalau besar nak dekati dia sangat bagus, tapi niat kena jaga. Niat dekati wali, ulama, orang besar-besar ni, tokoh-tokoh YB, menteri dan sebagainya, kalau kita nak dekati dia, nak ziarah dia ataupun nak ada hubungan dengan dia, jaga betul-betul niat. Aku dekati dia, aku pergi jumpa dia, aku ziarah dia, bukan sebab aku nak aku viral, bukan sebab orang nak orang kata aku ni ada orang yang besar dengan aku. Tak. Tapi kerana Allah silaturahim, selesai. Nak ambil faedah, mustafid saja itu. Okey ya. Hati-hati tu orang yang duk ziarah ulama, wali-wali tu, kita anggap gamak post dalam Facebook. Niat tu hati-hati. Saya tak kata mereka tak ikhlas, tapi jagalah niat kita. Pesanan untuk diri kita semua. Okey ya. Allah senang. Tak mau sikit pun hati kita nak orang kata kita ni somebody. Kita ni seseorang, kita ni macam orang yang special kita. Kita nak pandangan Allah SWT. Allah senang. Kita pakaian kita nak pandangan Allah. Kita nyampaikan ilmu, kita nak pandangan Allah. Kita main balik ilmu, nak pandangan Allah. Kita dekati awliya salihin, nak pandangan Allah. Kita dekati ulama, nak pandangan Allah. Khidmat pada tuan guru, ustaz kita, nak pandangan Allah. Bukan nak dibesarkan oleh kawan, bukan nak dibesarkan oleh masyarakat, bukan nak diagungkan oleh orang. Kita cakap isu-isu yang besar kadang-kadang, bukan sebab kita nak viral, bukan sebab kita nak besar nama kita, tapi sebab kita nampak ini penting untuk aku cakap. So, selesai. Allah senang amat. Dan aku cakap, aku niat nak menutup pintu fitnah. Selesai. Cukup. Allah senang amat. Okay, ya? Tetapi zaman ni nak memadam fitnah macam kita nak padam api yang besar dengan ayak yang baldi. Ayak satu baldi ya. Api satu tinggi gunung nak padam. Itu zaman ni. Sebab itu jangan tekanan kalau kita nak padam fitnah, tak terpadam-padam. Tenang saja. Zaman dia. Api satu gunung, tiba satu baldi ya. Kita tuang bukan nak padam fitnah. Macam saya cakap, kata tak payah ambil isu lah. Bukan saya nak padam fitnah, sebab fitnah tak dapat dipadam. Tetap akan terus viral, akan terus lagi teruk. Kita cakap ni bukan sebab kita nak padam api yang besar, sebab tak mungkin padam. Tapi kita tuang juga ayat ni untuk apa? Supaya nanti jawab di akhirat. Allah kata engkau tahu kan benda ni, engkau kena nasihat orang jangan masuk dalam fitnah. Kenapa engkau diam? Jadi saya bukan nak padam fitnah. Tak dapat dipadam fitnah yang ada di zaman ni. Saya tuang tu hanya nak jawab dengan Allah nanti. Ya Allah, aku cakap dah, ya Allah. Aku mengaji dengan guru pesan macam ni, dan aku pesan balik kepada orang yang mengaji dengan aku. Alhamdulillah, cukup. Selesai. Kongsi saja, aku kongsi saja. Aku nak ajak-ajak, aku kongsi saja. Allah SWT. Jangan sampai Allah tanya, kamu ada ilmu, kamu belajar pada guru kamu, dia kata kalau hadapi fitnah, kamu pendirian kena buat macam ni. Di akhir zaman, Rasulullah dah kata macam ni. Apa kamu tak cakap?
Kamu tengok orang yang duduk dengan kamu, masuk dalam isu ni, pakat komen bergaduh, bertengkar, kamu diam. Kamu ada solusi dan juga cara dan pendirian untuk selamatkan dia, kenapa kamu tak cakap? Allah SWT. Saya bukan nak padam fitnah akan boleh padam. Kita hanya tuang ayat satu baldi kat api setengah gunung untuk apa? Untuk jawab dengan Allah, aku dah buat ya Allah. Macam nak kisah Nabi Ibrahim tu, nak selamatkan ada binatang nak selamatkan dia, bukan boleh padam pun. Tapi nak tolong seorang Nabi Rasul, nak jawab dengan Allah SWT. Dah aku dah buat. Okey. Macam Nabi Nuh AS, dia zaman dia berlaku pelbagai cabaran pada dia. Tu takdir Allah pada Sayyidina Nuh. Tapi Nabi Nuh teruskan juga. Walaupun Nabi Nuh sampai mengatakan pada Allah, Rabbi, Allah SWT, inni da'autuhum, Allah SWT, Rabbi, Allah SWT, da'autuhum lailan wa nahara. Yang ayat tu. Fala maziduhum du'ai illa firara. Tu ayat Quran. Allah SWT, wahai Tuhan aku ni dakwah pada kaum aku siang dan malam. Tetapi tidak bertambah kepada mereka ini illa firara, melainkan lari lagi. Lagi dakwah, lagi. Tapi berhenti tak berhenti. Seolah nak padam api tak boleh. Tapi buat saja. Kenapa ini tanggungjawab? Buat saja. Adapun nak memadamkan kita Allah SWT. Buat saja. Nabi Nuh tak kata pula, ya Allah, tak usah buatlah Nuh sebab bukan jadi pun. Tak. Buat saja. Cuma tu pengaduan pada Allah SWT. Tapi tetap sampaikan. Wa ma 'alal rasuli illa al-balaghul mubin. Itu ayat Quran. Tidaklah ke atas Rasul, itu kewajipan Rasul, melainkan menyampaikan apa yang telah nyata. Apa yang nyata itu wahyu Allah SWT. Sampaikan saja. Kita pilih jalan di akhir zaman, sampaikan saja. Bukan nak padam fitnah. Orang kata ustaz cakap apa, tak boleh nak buat apa lah ni. Lah memang tak boleh nak buat apa. Cakap ni bukan sebab nak buat apa-apa, sebab nak selamatkan diri saya. Dan nak selamatkan orang terdekat saya. Adapun orang awam seluruhnya, tak dapat. Sebab pandangan terlalu banyak zaman ni. Kita cakap, jadi orang ni kata macam ni. Cukup kita selamatkan keluarga kita, orang terdekat boleh percaya pada kita, sudah selesai. Kamu tak percaya pada aku, kamu tak suka komen aku, silakan. Memang zaman dia macam ni. Kalau 10 orang dengar kata-kata kita, seorang ikut cukup, alhamdulillah. Okey, cukup. Okey, Allah SWT. Hati-hati ulah isu besar, takut-takut nak pandangan orang supaya nampak kita ni besar. Hati-hati dekati orang besar, takut-takut kita nak dipandang besar. Kita kena ingat, kita dekati orang besar, kita buat, kadang kita cakap isu yang besar, bukan sebab nak besar, tapi nak pandangan Allah, nak ridha Allah, nak lepaskan tanggungjawab kita, kewajipan kita, dan nak semata-mata menasihat bainal muslimin, sama muslimin, untuk nasihat benda manfaat saja. Okay, ya? Tetapi bukan semua perlu kita nasihat. Ada benda yang tak boleh kita langsung cakap, ada juga. Ikut keadaan tertentu. Okay, ya? Ada yang kadang lagi kita nasihat, lagi akan jadi teruk. Itu tak perlu lah. Tapi kalau yang macam ni, Allah SWT, untuk kita menyampaikan pendirian di akhir zaman, itu juga kali Rasulullah, itu kena sampaikan. Itu hadis Nabi SAW. Okay, ya? Nabi kata, macam Nabi SAW sebut dalam hadis, idza ra'aitum syuhan muta'an wa huwa muttaba'an wa dunya mu'tharatan wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa'alaika bi khuwaisah nafsika. Dan dalam riwayat lain Nabi kata, da'anka amral ammah, dan tinggalkan perkara yang umum. Apa yang masyarakat duk sibuk ni isu, tinggalkan kamu. Sibuk dengan diri dan juga kuasa kumpulan kamu kecil-kecil, iaitu keluarga kamu ke apa semua. Allah SWT. Okay, ya? Zaman lah ni jangan duk ingat kita ni boleh berhimpun ramai-ramai. Nak kita elokkan orang ramai-ramai, tak. Zaman lah ni kena elokkan kecil-kecil saja. Itu kita mampu. Allah SWT. Kalau ramai macam tu nak elokkan semuanya ramai, akan ada problem. Atau akhir zaman Nabi kata apa? Diri kamu dan juga kelompok kamu yang kecil-kecil. Kamu ada murid, sama dengan murid kamu. Kamu ada keluarga, sama dengan keluarga kamu. Ada kawan-kawan, sama dengan kamu. Yang orang boleh percaya pada kita. Guru saya kata, orang boleh percaya pada kita. Ada isu akhir zaman kan, ada orang setengah kata, ustaz tak boleh sembang bab ni dengan orang lain lah. Ya, betul ya cara kamu. Jangan kamu nak sebar di Facebook kamu bergaduh dengan orang, jangan. Ada orang nak pertahankan pada faham tentang akhir zaman, dia buat dalam Facebook. Hantam dia. Dia kata, hampa semua tak faham. Itulah hampa semua dah ikut Dajjal. Dah rosak pemikiran nampak. Tengok aku ni dah nampak benda ni. Kamu kongsi dengan orang yang percaya kamu, sudah selesai. Tapi nasihat bainal muslimin, nasihat orang kesabaran, nasihat orang elakkan fitnah, itu boleh. Tapi satu isu yang kita nak pertahankan benda tu, kajian kita tu, jangan sampai kita memaki orang, mengatakan orang tak boleh nak faham, kita faham.
Tak payah. Kongsi dengan orang yang ahli saja. Kongsi dengan orang yang boleh faham, selesai. Secara umum, kalau kita nak cakap secara umum, yang maksudnya dia lebih kepada boleh diterima daripada yang tak boleh diterima. Maksud jangan terlampau lawan arus, jangan. Kecuali hak lawan arus tu hak agama betul-betul, hukum, silakan. Tapi sekadar kajian kita tentang akhir zaman, tentang pandangan kita tentang percaturan pada waktu ini, cukup kita abang sebagai pandangan, sudah selesai. Jangan nak semua orang ikut kita, tak boleh. Tetapi yang kita pastikan kena ikut, kena selamat betul-betul siapa? Diri kita, orang terdekat, orang yang boleh faham, percaya, sudah. Itu saja. Akhir zaman. Jangan komen lebih-lebih, bergaduh lebih-lebih. Kadang-kadang kita orang keluar gamak tu kita pertahan kadang-kadang. Tapi hak agama memang kena komen, kena pertahankanlah hak agama ni. Dalam masjid, kaum muslimin dihina, ditindas, dizalimi. Allah SWT. Macam masjid dibuat tempat vaksin, pergi vaksin dalam masjid, orang kafir pun masuk. Minta maaf sebut, tak betul auratnya, tidak dihormati masjid. Yang ni kena cakap. Ni kena pakai komen tapi dengan adab. Komen apa? Tak boleh buat macam ni, tak boleh macam ni. Tak boleh ke ada tempat lain, dewan ke apa semua. Lepas tu dijawab pula oleh pihak tertentu, mengatakan apa? Masjid lah bagus sebab ni kami pernah vaksin, dapat dijaga apa sampai sejuk. Maksudnya lebih pada pertengkaran, tinggalkan terus. Janganlah, cukup takat tu saja. Yang penting aku dah cakap, jangan buat elakkan tempat ni. Kehormatan masjid perlu dijaga, wajib. Sudah. Itu saja. Mai pihak pula nak hentam kita, tinggalkan tepi. Stop komen. Takat tu saja. Itu saja, akhir zaman macam tu saja. Kadang-kadang kita ni komen dalam satu page, dalam satu ni, ustaz tu buat keluar dalam page dia, kenapa buat macam ni, negara kita dah buat macam ni, satu kemungkaran ni, satu pencanggahan dengan syariat, kita tak ikut agama yang sebenar macam tu. Kita pun komen, kita kata alhamdulillah Allah, terima kasih ustaz kerana kefahaman sebenar pada kami. Betul-betul ustaz, kita komen contoh. Tengok ada orang masuk lain komen kita kat komen contoh. Dia apa, betul apa kau tahu tak, ustaz ni bukan faham pun. Dia ni apa semua, ustaz ni dia tak mau ikut majoriti lah apa semua. Padahal benda tu jelas agama dihina, masjid dihina. Contoh, jangan kita jawab dengan orang ni, tinggalkan dia. Yang penting kita dah sokong benda yang jelas, betul-betul benar dan betul-betul dengan hukum. Selesai. Kamu nak kata aku tak betul, kamu nak kata aku ni tak faham, nak ikut kamu, aku tak akan balas komen kamu. Aku hanya komen kebaikan, aku hanya komen untuk sokong kebaikan, dan aku komen untuk cegah kemungkaran. Bukan untuk berdebat dengan kamu, tak pertahankan kemungkaran, tak pertahankan kebaikan, tidak. Sampaikan, bukan nak pertahankan diriku, tidak. Itu akhir zaman. Allah SWT. Hidup macam tu, kita akan tenang. Ni bila orang komen kita nak komen orang. Akhirnya fikir apa lagi komen. Akhirnya KO, men tak ada. KO, men lah. KO, men. Nama pun media sosial lah. Jaga. Tak maaf sebut. Senang, hati-hati. Nama pun media sosial lah. Sial tu apa sial? Minta maaf sebut. Tak elok. Tapi kita jangan jadikan media kita media sosial. Jadikan media kita sosial itu adalah yang baik. Jangan jadi sial. Yang sial kan dia. Allah senang. Kalau buang L tu pun problem lagi. Media sosial. Sialnya. Sia-sia saja. Buang lagi. Sosi. Lagi teruk. Allah senang lagi ya. Okey. Jadi Allah senang amat. Media sosial. Jadi jadikan media sosial bukan tempat yang menyebabkan penyesalan, dosa, kekotoran jiwa, ketinggian nafsu pada kita, tidak ada. Tapi untuk hanya mempertahankan kebaikan, cegah kemungkaran yang sekali kita mampu, sebarkan nasihat bainal muslimin, tutup pintu fitnah, itu saja. Redakan keadaan pergaduhan kaum muslimin, itu saja. Itu saja. Tapi siapa yang nak lebih hati-hati, tinggalkan terus, selesai. Okay, tinggalkan terus. Orang kata kau ni tak up to date lah. Kata ikut suka aku lah. Aku kalau ambil tahu sangat isu pun aku pun pening. Aku pun tak tahu mana yang betul, tapi aku tak ambil tahu. Jangan kita duk hentam orang yang tak ambil tahu isu semasa. Sebab isu semasa, kata Allah Habib Bukallah Adni, kebanyakan isu semasa dimainkan oleh syaitan untuk ghalikkan kita dengan benda yang lebih besar untuk kita laksanakan untuk umat Islam. Sibuk dia baca pasal isu-isu orang. Kitab Fardhu Ain tak baca, tak ngaji. Itu tipuan dari syaitan. Fardhu Ain tak lepas lagi, tapi isu orang baca, tengok kaji. Ush, ni apa ni? Oh, ini kajian ni, aku nak baca kajian orang ni. Aku nak baca kajian orang. Tentang orang, bukan tentang Allah. Bukan tentang agama, tentang orang.
Ruginya hidup sibuk dengan orang, bukan sibuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min dzalik. Oh, kalau tentang Allah, mengaji tentang sifat-sifat Allah, mengaji tentang ibadat pada Allah, akhirat, tentang adab kita dengan Allah, yang ni dia kata, yang ni tak apa dah nak ngaji dah, kata dia. Padahal tak faham semua lagi, tak betul-betul tahqiq lagi, tak betul amal lagi. Boleh tahu, ambil tahu isu semasa, tapi jangan sampai tinggal kewajipan. Tapi kalau kita ambil tahu isu semasa sampai tinggal kewajipan, itu tiba dari syaitan, dimainkan oleh syaitan. Dan juga tanda-tanda isu semasa dimainkan oleh syaitan, dia membawa pada perpecahan umat, dan juga kita memaki hamun sama kaum muslimin, memfitnah sama kaum muslimin, yang tu dibawa oleh syaitan. Tapi kita sama-sama pertahankan agama, sama-sama kita bercakap ni agama kita dihina, ni masjid tak boleh dibuatkan macam ni, itu tak dimainkan oleh syaitan. Itu adalah mempertahankan kebenaran dan juga agama Allah SWT. Tapi cakap dua orang bergaduh peribadi, tinggalkan, syaitan main tu isu tu. Okay, ahli politik gaduh sama mereka, ambil tahu apa fikir mereka. Fikir mereka. Contoh ahli politik. Ni dia kata ni tak setuju dengan ni tak setuju dengan ni. Ni perancangan dia ni, jatuhkan ni, perancangan ni, naikkan ni. Biarlah kat dia naik, siapa nak naik pun. Yang penting kamu tahu tanggungjawab siapa kamu nak pilih, siapa kamu nak undi. Kamu tahu cukup kamu tahu yang tu. Cukup kamu tahu apa ideologi parti ni. Sama dah dengan apa yang diajar oleh Allah dan Rasulnya. Kalau mereka letak agama di belakang, jangan pilih lah. Tapi untuk kamu ambil tahu, peduli dengan tokoh-tokoh politik yang bermain isu, tinggalkan. Allah SWT. Kerana setiap isu yang berlaku pada hari ini, kata Al-Habib Wakal Adani, kebanyakan tak menguntungkan umat Islam. Kenapa kita ambil peduli? Tak menguntungkan umat Islam, bahkan merugikan pula umat Islam. Percaturan isu-isu hanyalah untuk mengalihkan kita isu yang lebih besar. Percaturan isu-isu yang ada pada hari ini, kebanyakan isu-isu itu untuk mengalihkan kita dengan perkara yang lebih penting untuk diri kita. Apa ramai orang lain ni ambil tahu tentang isu-isu dalam media sosial. Sosial ke sosial? Apalah apa pun media sosial. Allah sana. Apa orang ambil isu lah ni, tapi anak dia duk tengok game tiap hari. Anak dia main judi, game judi, dan anak dia tengok TV macam-macam, orang menari dan sebagainya, tak ambil peduli. Isterinya tak bangun untuk melaksanakan perintah Allah, tak peduli. Diri dia sendiri, tak peduli. Oh, kalau isu orang, isu yang ada, oh Masya Allah, kena baca ini. Syaitan mainkan kamu. Rumah kamu tak ada sunnah Nabi Muhammad. Rumah kamu tak ada bangun awal subuh. Rumah kamu tidak ada ketenangan, rahmah, ibadat, majlis ilmu. Rumah kamu tak ada kebaikan, tak ada hidup suasana ibadah. Kamu tak peduli yang tu. Tentang orang peduli. Itu syaitan mainkan isu. Jadi kita lupa untuk hidup ke rumah kita dengan ibadah, dengan amal soleh, dengan itu. Peduli agama, peduli anak kita, apa game dia main. Adakah judi kah game tu. Dan peduli anak kita dia tengok apa di TV, filem-filem apa, merosakkan dia ke apakah. Tak peduli yang tu. Okey ya. Alhamdulillah min zalik. Syaitan main. Kadang-kadang isteri dia keluar dengan siapa tak peduli. Anak perempuan dia keluar dengan siapa tak peduli. Anak-anak dia kawan dengan siapa tak peduli. Yang penting aku ni lawan hantam isu-isu yang aku tak puas hati, yang aku nak sokong. Dah, apa ni? Sunnah Nabi berapa kamu amalkan? Di rumah kamu berapa sunnah Nabi telah hidupkan? Anak kamu masuk tandas kaki kiri ke kanan? Tu pernah tengok tak? Tengok orang saja. Isu yang tak jelas betul tak betul kamu ulas banyak-banyak. Tapi anak kamu masuk tandas tu, jelas sunnah Nabi. Kaki kiri, keluar kaki kanan. Peduli tak benda yang jelas tu? Benda menguntungkan anak kamu, meningkatkan iman dia, menyebabkan anak kita cinta Allah dan Rasulnya, menyebabkan anak kita nanti selamat di akhirat, dekat dengan Nabi, bangkit dengan Nabi, syafaat Nabi. Peduli tak yang tu? Kadang anak-anak dia masuk kaki kiri kanan, dia tak peduli. Tak tengok pun. Sejak kecil anak kita kena peduli benda ni semua. Yang besar lebih-lebih lagi. Tengok anak kita masuk, tengok dia masuk kaki mana. Kiri kanan kita kata, abang, adik, tak boleh masuk kiri kanan. Sunnah Nabi masuk kiri. Ikuti Nabi, jangan ikuti syaitan. Allah SWT. Dia pun masuk kiri. Kita tengok pula anak-anak kita waktu makan, baca bismillah tak? Lepas makan, baca alhamdulillah tak? Kenapa tak beli benda ni semua? Anak kita minum tangan kanan ke tangan kiri? Kenapa tak tengok semua ni? Allah SWT. Isteri kita pagi-pagi baca Quran tak? Selawat pada Nabi Muhammad tak? Isteri kita mengaji tak yang fardu ain? Allah. Tengoklah benda ni semua, tengok. Anak-anak kita tidur cara sunnah Nabi Muhammad tak? Bangun cara sunnah tak? Tidur anak kita baca kursi 3 qul apa semua tak? Yang Rasulullah ajak. So, selamat mereka daripada fitnah akhir zaman, selamat mereka daripada dajjal, selamat mereka daripada syaitan, iblis, sihir, santau dan sebagainya yang ada lah ni. Duli dah semua ni. Duli orang. Oi, aku ni syuk ni kot. Diri kamu macam mana? Anak kamu macam mana? Isteri kamu macam mana? Allah sedar. Okay, macam mana? Bila mai hari yang agung, macam mana rumah kita? Awliya salihin, kata Tarim.
Ulama-ulama di sana bila main apa dia panggil waktu yang agung, rumah mereka jadi agung. Bila main waktu tu mulia, contoh awal 10 Zulhijjah ke, Maulidur Rasul ke, bulan Maulidur Rasul, Rabiul Awal ke, rumah dia tu macam hari raya. Penuh dengan selawat, ibadat, baca sirah dan sebagainya. Hidup ke rumah. Kita Rabiul Awal ke, 11 Zulhijjah ke, rumah kita TV tu. Anak kita main game tu lah. Anak kita tidak ikut sunnah, tak ikut sunnah lah. Isteri kita tak ikut sunnah lah. Masing-masing peduli masing-masing dengan nak peduli hal orang, media sosial, media sosial. Alhamdulillah medali. Okey. Tahu sebut. Okey. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Okey Jangan peduli Oh, dalam ni pertahankan sangat hukum. Tak boleh, kita nak pertahankan kebaikan ni, kewajipan kita. Anak dia tak bangun subuh, dia tak kata wajib pula bangun subuh. Anak dia keluar rumah tak tutup aurat dengan sempurna, tak kata pula, oh ini wajib tu. Tak ada. Oh, kalau ini wajib kita pertahankan kebenaran ini, isu besar. Kamu, anak kamu keluar tak tutup aurat dengan sempurna, isu besar tu. Kamu akan dihadap ke neraka. Allah SWT. Anak dia pakai tudung, tapi pakai t-shirt nampak ni. Nampak kan pinggang nampak. Pakai pula seluar nampak paha. Anak perempuan. Tak boleh. Tak tutup aurat dengan sempurna. Allah SWT. Alhamdulillah min dzalik. Tengoklah rumah-rumah kita, tengoklah diri kita akhir zaman, diri anak-anak, diri keluarga, diri anak murid, diri kawan-kawan. Banyak kan macam tu. Bukan nak seramai tu kita nak. Jangan. Okey Kalau seramai tu lebih pada kongsi ilmu, share benda menenangkan, benda menyatukan, benda yang tak panas. Macam tu Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana keadaan dan hati kita di akhir zaman? Pentingnya ilmu, pentingnya panduan, pentingnya hadis-hadis Nabi berkenaan dengan akhir zaman untuk kita dapat panduan untuk hidup di akhir zaman. Penting sangat-sangat. Di samping ilmu fardu ain yang untuk membersihkan jiwa kita, mantapkan iman akidah kita. Ilmu akhir zaman untuk pendirian, untuk tahu pendirian nak buat macam mana kalau ni. Buat macam mana ni? Dalam tauhid tak diajak, dalam fiqh tak diajak, dalam tasawuf tak diajak. Dalam hadis ada akhir zaman yang diajak. Dia panggil apa? Alamat as-saah. Itu Nabi ajak. Akhir zaman akan berlaku ni, macam kamu macam mana nak buat? Akhir zaman kalau kamu nak buat macam mana? Tasawuf lebih kepada pembersihan jiwa kita, syahadahkan Allah, akhlak kita, zikrullah kita, apa semua. Siddiq kita dengan Allah. Tauhid lebih nak namatkan akidah kita. Ilmu fiqh untuk sempurnakan ibadat kita. Tahu halal dan haram apa semua, sah batal semua. Ilmu akhir zaman ni untuk tahu pendirian. Macam mana? Karena ahli tasawuf dah tapi terjatuh juga. Terjatuh dalam fitnah maksudnya. Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu mengajilah semua ilmu-ilmu ni. Okey semua wajib semua mengaji. Bukan dia kata cukup 3 ni kita ngaji tak apa sama dah. Dah 4 kena mengaji. Okey Na'udzubillah min dzalik. Okey Tambah-tambah di akhir zaman kita tak tahu benda betul dan benda salah. Ya memang kita akan selamat kalau kita siddiq dengan Allah, hati kita bersih, kita akan selamat. Tetapi kadang-kadang Allah SWT Muhammad dalam selamat-selamat tu Allah SWT kita ada sikit terhanyut sikit dengan fitnah, tak mau. Ya. Panduan Nabi dah ada. Hadis-hadis dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Ya. Alhamdulillah dzalik. Allah SWT. Tapi bagi orang di akhir zaman ini yang ada ilmu fardu ain memang memadai dah. Lebih baik lagi lah pada orang yang hanya ada ilmu akhir zaman, tahu tentang akhir zaman tapi tak ada ilmu fardu ain. Hak ada ilmu fardu ain tu lebih baik. Tetap lebih baik. Cuma yang terbaik, sangat terbaik 4 ilmu ngaji. Fiqh, tauhid, tasawuf, tu ilmu akhir zaman, fitnah akhir zaman. Dan mengaji pula ikut kaedah yang betul yang diajak oleh ahli-ahli. Dia bukan hanya cerita Dajjal, cerita Imam Mahdi. Jadi kita tak mahu itu. Bukan kita tak mahu tahu tentang Imam Mahdi dan Dajjal. Sebab ilmu akhir zaman bukan cerita sono apa akan berlaku, tidak. Allah SWT. Dia adalah satu kaedah yang perlu kita mengaji. Allah SWT. Dia ada disiplin dia. Senangnya kita ikuti dan mengaji dengan ahli dia. Seperti mana Al-Habib Wakal Adni. Susun dalam kitab-kitab dia. Kan setakat dia cerita tentang fitnah, apa yang akan berlaku.
Bahkan dia cerita pula bagaimana nak hadapi zaman ni, bagaimana nak hadapi perkara ni, kan hadapi perkara ni. Semua panduan Nabi SAW. Dan dia bicara lah punca-punca berlaku sesuatu. Macam kita nak hilangkan contoh punca lah ni apa yang berlaku dalam hidup kita, fitnah jadi itu ni. Punca dia apa? Selesaikan punca tu. Macam tu. Adapun sampai nak tahu Mahdi ni turun di mana, sampai dia tarikh berapa, itu tak dibincangkan. Kerana yang besar adalah kita selamatkan kita dari fitnah yang ada depan mata kita lah ni. Imam Mahdi memang zaman Imam Mahdi, Dajjal memang zaman Dajjal. Allah SWT, okey ya. Penting selamatkan kita dari fitnah yang ada lah ni tu. Dajjal memang zaman dia mungkin kita tak sempat, tapi fitnah yang ada depan mata kita sempat. Ni kena jaga dulu. Okey, na'udzubillah min dzalik. Ya, ahli dia. Dan berkenaan dengan akhir zaman yang kita tanya ahli tauhid, setiap guru ada ahli dia. Ada orang tentang akhir zaman ni, dia tanya tentang guru yang bukan ahli dia. Dia jawab lain sikit. Kalau tauhid tanya ulama-ulama ahli tauhid. Kalau tasawuf tanya ahli dia. Fiqh tanya ahli dia. Kalau akhir zaman tanya ulama yang alim dalam ilmu berkenaan dengan mengkaji hadis-hadis akhir zaman. Baru betul, baru tepat. Karena fas'alu al-dzikri in kuntum la ta'lamun. Kadang berlaku perselisihan di antara ulama-ulama yang mengkaji akhir zaman dengan ulama-ulama, contoh ulama yang pandai tauhid, pandai akidah, pandai dipanggil fiqh. Kenapa berlaku percanggahan dua ni? Kenapa? Kerana orang awam bertanya bukan pada ahli dia yang betul-betul. Orang kalau pandai fiqh tak semesti dia pandai ilmu akhir zaman. Tetapi orang pandai ilmu akhir zaman wajib dia mengetahui fiqh, wajib mengetahui tasawuf, wajib mengaji akidah, wajib. Tapi kalau dia tahu ilmu akhir zaman, fiqh yang tak tahu tak boleh jadi panduan kan juga. Panduan tak boleh. Okey ya, macam tu. Jadi tanya pada ahli dia. Okey. Allah SWT. Dan kita pun kalau kita bukan ahli tak payah bicara lah. Tentang nak tanya Rasulullah SAW fiqh boleh saya. Ada akhir zaman saya kurang baca sikit. Saya pun tak ngaji kaedah-kaedah dia. Tak ngaji. Disiplin dia tak ngaji. Macam mana nak memahami akhir zaman tu macam mana? Tanyalah ahli dia. Kalau fiqh boleh tanya soalan. Kita pun kena ada adab dan kita kena ada amanah. Macam tu. Allah SWT. Ni fitnah. Fitnah yang berlaku. Tu pun fitnah juga. Tu pun fitnah jadi celaru tu. Akhirnya orang awam pening. Siapa yang betul? Macam tu. Dan kadang kita yang salah juga. Kita tanya bukan pada ahli dia. Bukan sebenar. Dan yang salah juga pada pihak yang menjawab. Kerana dia bukan ahli dalam bidang tu. Dia hanya jawab melalui pandangan dia. Bukan pandangan ilmu fitan. Ilmu tentang fitnah dan juga ilmu alamat-alamat sa'ah. Pandangan kacamata dia bukan kacamata ilmu fitan. Ilmu alamat sa'ah. Tentang tahawulat dan sebagainya tidak. Celaru. Okay. Macam kita lah kalau kita tak pandai tauhid, kita orang tanya tentang ilmu tauhid, kita jawab melalui pandangan kita tentang tauhid. Kita anggap asal macam ni kot ilmu tauhid ni. Ikut lain. Boleh. Fiqh sama juga. Macam ni kot hukum dia, takkan dia jadi macam ni kot mesti haram lah, mesti takkan halal kot. Mesti takkan makruh, mesti haram. Kita anggap saja. Akhirnya kita haram lah. Cek fuqaha kata makruh, rupanya bukan haram. Salah dah. Ilmu akhir zaman hati-hati juga nak ulas. Kalau kita tak ngaji, disiplinnya kaedah dan sebagainya, tak duduk dengan ahli dia mengaji, orang tanya kita tentang isu akhir zaman, ustaz kalau kita nak buat macam mana di akhir zaman ni kalau macam ni? Kita perlu dah ambil tahu benda ni. Maaf saya tak tahu nak buat macam mana sebab saya orang tak ngaji tentang tu. Saya tak gaji habis lagi. Saya tak duduk dengan ahli dia. Maksudnya fiqh tak apa? Nak tentang tauhid tak apa? Tasawuf tak apa? Amanah. Kecuali kita tahu, kita memang dah talaqi, dah ambil daripada ahli-ahli dia, jawab yang kita tahu saja. Yang kita belum tahu, tak payah jawab lah. Saya ada sikit lah ngaji dulu. Ni macam ni, Nabi dah sebut. Akhir zaman akan berlaku ini, kamu kena jadi macam ni. Akhir zaman kali ni, kamu kena jadi ni. Allah SWT. Allah Alam, macam tu lah. Kita tidak merendahkan mana-mana ulama', mana-mana orang alim, tetapi setiap orang alim tu ada bidang dia. Itu kesimpulan. Setiap orang alim tu ada bidang dia dan tanyalah orang itu mengikut bidang dia. Fas'alu al-dzikri in kuntum la ta'lamun. Okay. Sahabat semua mengaji Quran. Sahabat Nabi semua sallallahu alaihi wasallam semua mengaji tentang ilmu dengan Rasulullah. Tapi ni yang nak ditanya tak sampai 20 orang. Nak dirujuk hukum itu dan ini. Bahkan ada sahabat-sahabat Nabi yang dia ada ilmu yang tak ada pula pada sahabat yang lain. Dia ada pengetahuan yang tak ada pada yang lain. Contoh Sayyidina Huzaifah Al-Yamani, Nabi simpan nama senarai munafik pada dia. Siapa nak tahu senarai munafik, kena pergi jumpa dia. Tanya, aku ada tahu senarai munafik nama aku dalam senarai tak? Tak ada, okey. Bukan tanya pada yang bukan ahli dia. Allah senang contoh. Allah senang.
Dan sahabah Nabi sallallahu alaihi wasallam pula ada ilmu yang dia zahirkan, ada ilmu yang tidak zahirkan. Ada ilmu dicerita, ada ilmu ditutup. Karena kalau dibuka orang akan penggal pada dia. Orang kata dia kafir dan sebagainya. Maksud keahlian tu masing-masing. Jangan kita bukan ahli kita cakap ikut lain. Kata saya tak tahu sudah. Bahkan kata ulama wallahu alam tu nisful ilmi. Kata wallahu alam tu dah nisful ilmi, setengah daripada ilmu. Ilmu bukan kita jahil. Kalau kita Allah alam bukan kita jahil, tu kita orang alim lah tu. Kenapa? Kalau kita tahu kita ini tidak tahu, itu maksud kita tahu, alim. Tapi kalau kita tak perasan, kita tak tahu, kata kita tak tahu, kita buat pala tahu, buat tahu-tahu, bukan kita tahu, tak alim tu. Okey, Allah senang. Kita tahu, kata kita tak tahu, itulah tahu. Tahu tak tahu, tahu. Ini dia tak tahu, kata dia tak tahu, dan dia rasa dia tahu, itulah tak tahu. Hati-hati. Allah senang. Sudah cukup lah lewat dah ni. Jadi faedah berfikir ni adalah penuh hati dengan rasa kasih sayang pada Allah. Siapa yang banyak melihat nikmat Allah, merenung nikmat yang dia ada, maka akan timbul kasih sayang pada Allah SWT. Sibuk dengan mensyukurinya, batin dan zahir. Bahkan dia akan sibuk pula syukur pada Allah, zahir dan batin dia. Zahir, syukur zahir maksudnya apa? Ibadat, zikir, selawat, Quran, buat kebaikan, sedekah, mengaji, dakwah ila Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak mulia itu memang syukur yang zahir. Penzahiran syukur itu. Syukur batin apa? Duk pandang Allah, pandang kasih sayang Allah, duk pandang semua Allah. Lepas tu hati ni rasa apa? Allah, aku tak ada apa, semua Engkau bagi Allah. Besarnya pemberian-Mu Allah. Allah. Tu. Seperti mana dia mengasihinya dan meridainya. Okey ya. Okey ya. Ketahuilah bahawa kamu berfikir pada bagaimana liputan ilmu Allah pada kamu dan pandangannya kepada kamu dan pemasannya ke atas kamu. InsyaAllah esok kita akan masuk berkenaan dengan kita fikir bagaimana Allah itu dia tahu tentang kita. Dia sentiasa memandang kita. Kita dalam penguasaan dia. Kita kena renung benda ni. Kena fikir, tafakur tentang ni. InsyaAllah esok kita akan baca dan kita akan cerita tentang awliya as-salihin yang mereka itu tafakur tentang penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Kita maaf kalau terkasar bahasa dan sebagainya. Alhamdulillah pada hari ini kita ada tajaan. Dia ada Balkis keluarga dari Kuala Lumpur. Doakan anak kandar saya Muhammad Imtiaz dilimpahkan taufik dan hidayah mengenal Allah, menjadi orang yang saleh dan suka melakukan taat pada Allah dan Rasul. Amin. Hamba Allah Bilal Besar, rasanya hamba Allah Bilal Besar, niat tajaan pada Ramli bin Abdullah yang sedang kritikal di pusat jagaan, semoga sembuh seperti sedia kala dan dipermudahkan. Amin. Semoga Allah sembuhkan. Khususnya Akmal Fahim bin Fakhr Razi daripada Kepala Batas Kedah. Doakan semoga saya cepat sembuh. Doakan saya terus kuat dan tabah dalam menghadapi ujian. Doakan semoga Allah bersihkan hati saya. Allah kurniakan makrifat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Dapat ridha dan kasih sayangnya serta selamat di fitnah akhir zaman. Begitu juga umat Islam seluruhnya. Amin. Semoga Allah kurniakan. Terakhir adalah Nur Ridayu dari Selangor. Mohon Ustaz doakan Allah beri taufik, hidayah, ketenangan yang dilempangkan hati yang sempit. Amin. Semoga Allah kabulkan. Allah murahkan rezeki pada semua penaja kita. Semoga kita rahmati oleh Allah. Semoga Allah kita selamat dari fitnah akhir zaman. Dan semoga Allah ajar kita, Allah pandukan kita, Allah beri petunjuk kepada kita untuk hidup di akhir zaman, untuk selamat dari fitnah, hanyut dalam fitnah. Dan semoga Allah selamatkan anak kita, zuriat kita, keluarga kita, isteri kita, suami kita dan jiran kita, sahabat kita, murid-murid kita, guru kita, semua siapa saja kita minta Allah selamatkan daripada fitnah akhir zaman. Dan kita kena tahu bahasanya fitnah di zaman kita ni fitnah yang paling besar. Semakin besar fitnah akan berlaku, selepas ini akan semakin besar, akan bertambah besar. Maka buatlah persediaan untuk menuntut ilmu fardu ain. Semoga Allah ikutan kepada kita untuk menuntut ilmu fardu ain. Semoga Allah jadikan kita ini membuat persediaan. Allah kurniakan kita taufik untuk buat persediaan untuk mengaji ilmu-ilmu dengan selamat, keselamatan di akhir zaman. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang duduk dengan golongan benar. Allah lindungi kita pada berpihak dengan golongan yang salah. Dan semoga Allah jadikan kita orang yang berakhlak pada kaum muslimin yang bertengkar. Kita mendoakan hidayah pada kaum muslimin. Dan semoga kaum muslimin yang bertengkar, yang hasad dengki, yang saling bergaduh, yang saling berdebat pada hari ini, kita mohonkan Allah beri hidayah, Allah beri kebaikan, taufik, Allah beri kepada mereka syurga yang indah, Allah beri kepada mereka keampunan daripada segala dosa dan kesalahan. Ya Arhamar Rahimin. Semoga Allah jadikan kita semua orang yang tidak terhanyut dalam fitnah, dalam keburukan, dalam kemungkaran di akhir zaman. Ya Arhamar Rahimin. Sallallahu alaihi wasallam.